Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Petang ke malam? Kalau sini kalau Mak Salim malam tu tidur. Tidur. Good night tu tidur. Tu good evening. Good evening. Macam tu. Okey. Jadi kita bertemu kembali dalam segmen Convention Corridor Road to Convention Founder Legend 2020. Okey, macam biasa kita nak buat sound check dulu. Nak buat sound check tu, dengar ke tak? Cuba komen dekat bawah dengar ke tak suara kami. Okey. Komen sikit di bawah sementara kami menunggu. Kami menunggu speaker untuk masuk insya-Allah. Password. Tak ada. Tak ada password. Sekejap je. Tak ada password. Dia minta password ke? Okey. Waalaikumsalam. Hello? Okey. Jadi siapa-siapa yang tengah tengah tengok live sekarang ni minta share, komen. Okey tak? Kami punya suara ni clear ke tak? Minta share dekat profile personal korang semua. Dan juga minta share dekat group masing-masing. InsyaAllah hari ni kita akan buat live macam biasa. Ni hari yang ketiga kita buat. Dan hari ni ada dua tetamu daripada pukul 9 dan juga pukul 9.30 insyaAllah. Semoga ianya memberi manfaat kepada sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat kami semua dekat luar sana. Jadi sementara kita menunggu speaker untuk join, bolehlah kita sama-sama berkongsi. Berkongsi, kita akan share mungkin berkaitan dengan bisnes ataupun kalau ada soalan boleh komen kat bawah ni. InsyaAllah kami cuba untuk bershare pula, betul tak bahasa saya bershare? Berkongsi soalan-soalan untuk menjawab soalan-soalan yang ada di komen. Okey. So boleh beritahu tak suara kami clear ke tak? Video macam mana? Sebab takut-takut internet ada masalah. Boleh tulis tak dekat bawah ni. Okey, sementara kita menunggu Kita punya speaker untuk join bersama. Okey. Jadi kami masih lagi menunggu. Okey, jika suara clear, tulis suara clear dekat bawah ni. Kami ingin pastikan supaya suara kami ni okey untuk kita meneruskan perkongsian daripada speaker. Yang masya-Allah subhanallah sangat hebat ni. Kita ada dua speaker pada hari ini. Yang pertama speaker daripada Datuk Abdul Malik. Dan juga insya-Allah kita akan buat pada pukul 9.30 pula speaker iaitu Khairul Hakimin Muhammad. So hari ini kita akan mendengar dua orang speaker yang tak lain tak bukan sangat hebat insya-Allah berkongsi pengalaman kepada semua yang mendengar pada malam ni insya-Allah. Okey, Skesha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara. Okey, terima kasih. Jadi insya-Allah kita masih lagi menunggu speaker untuk join bersama kita pada malam ni. Okey, sementara tu kami juga nak maklumkan insyaAllah sikit masa lagi mungkin esok atau lusa kita ada satu sesi yang best, iaitu Betul. Sesi apa dia? Sales Hero Road to RM100,000 bangkit semula selepas COVID. Ya, betul. Nanti kami akan umumkan. Kita bagi hint-hint juga. Bagi dulu. Ianya adalah bersempena untuk kita sambil-sambil menunggu ambang 31 Ogos. Sambil itu kita belajar dan insya-Allah sesi ini juga adalah berkaitan dengan kita punya convention bersama 31 speaker kita. Dan insyaAllah kalau perlu, saya rasa perlu, kita sambung lagi selepas habis convention pun, kita teruskan dengan sesi Road to 100,000.
bangkit semula selepas COVID. Covid. Betul. Jadi sementara kita masih lagi menunggu. Okey. So saya ingin berkongsi sedikit. Kita sama-sama share lah. Kalau tak sharing maka tak cinta kan? Apa ayat dia? Jika kita sayang, kita sharing lah. So apa yang saya ingin berkongsi adalah pengorbanan. Untuk berjaya, kita kena berkorban dari segi semua aspek. Tak kira lah aspek pengorbanan masa, pengorbanan diri, tenaga kita ni, dan juga pengorbanan jiwa kita, mental kita. Kita kena always berkorban. Kalau kita tiada pengorbanan dalam apa jua bidang yang kita buat, maka hasilnya tidak akan dikecapi. Sebagaimana kita tahu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang agung, pengorbanannya kepada ummah sangat hebat. Dia sanggup kan dilempari oleh najis, dia sanggup dilempari dengan kata-kata yang buruk kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi oleh kerana pengorbanannya kepada agama sangat hebat, maka Nabi Muhammad SAW mengecapi kebahagiaan, mengecapi kejayaan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita nak berjaya, tak kira dalam semua aspek yang kita nak berjaya, tak kira dekat dunia ke dekat akhirat ke, memerlukan pengorbanan. Okey, sekejap. Kami ada ni sekejap. Okey, kita kembali. InsyaAllah dapat. Okey, apa yang saya berkongsi tadi tentang pengorbanan. Jadi tidak kiralah anda nak buat apa kan. Tak kiralah anda sekarang sedang bekerja, makan gaji. Anda sekarang sedang buat bisnes. Anda juga sedang belajar. Anda juga seorang yang dah mempunyai legacy. Semuanya memerlukan pengorbanan. Jika kita tidak berkorban, tidak ada perkara yang kita boleh kecapi. Berkorbanlah, tak kira lah kita berkorban dari segi masa kita, tenaga kita, mindset kita, kena berkorban. Contoh macam mana? Okey, contoh, kalau anda seorang pelajar, so apa yang perlu anda korbankan? Perlu korbankan masa main game. Contoh lah kan. Nak main game tak ada masalah pun. Saya pun main game juga. Tapi kita korbankan, okey, daripada aku banyak sangat main game, cuba aku korbankan. Tak naklah aku main game, aku nak fokus kepada study. Bagaimana pula dengan orang yang bekerja? Korbankan masa, mungkin kita ada mengulas sikit-sikit waktu kerja kan. Cuba kita korbankan waktu mengulas tu, kita tukar. Aku nak jadi orang yang ada skill. Aku nak jadi orang yang memberi manfaat kepada syarikat yang aku kerja. Aku nak jadi orang yang hebat. Aku nak jadi seorang yang lepas ni disegani oleh ramai rakan-rakan kerja aku. So kena korbankan. Mungkin kalau hujung minggu sepatutnya kena cuti. Tapi kita korbankan waktu cuti kita belajar, pergi belajar kelas. Macam mana nak tingkatkan diri menjadi seorang yang hebat dalam bekerja, dalam skill masing-masing kan. Kalau saya ni programmer. Jadi saya sebenarnya tak pandai bercakap dekat depan. Saya takut. Saya bercakap seorang yang introvert. Betul, saya ni introvert. Jadi macam mana saya boleh bercakap dekat depan? Macam mana saya boleh tak takut di depan kamera? Sebab saya berkorban ketakutan saya tu. Saya tak ada cakap, malulah aku. Tak nanti orang cari tengok, dah lah gemuk. Kan? Tapi saya korbankan malu tu.
Jadi untuk kita menjadi seorang yang berjaya, seorang yang mengecapi kejayaan tu, kena berkorban. Tak kira lah kita berkorban dari segi korban duit, korban masa, korban harta, korban jiwa, semuanya kena pengorbanan. Tak kira lah kita buat bisnes pun sama, kena berkorban. Kalau kita nak mengecapi kejayaan di akhirat pun kena korbankan kemewahan, kesenangan dekat dunia. Nak dapat akhirat, nak dapat syurga, kena berkorban juga. So semuanya memulakan pengorbanan. Jadi tidak perlu kita nak rasa macam aku tak cukup masa lah, busy sangat aku buat kerja. It's okay, tapi ada juga masa dengan family. Kena juga ada masa dengan family. Kita kena korban. Dia macam ni, dia ada dua pengorbanan. Yang pertama, pengorbanan masa bekerja untuk tambah skill, untuk mencapai target kita, untuk mencapai big why kita. Itu pengorbanan. Yang kedua, pengorbanan apa? Pengorbanan janganlah work hard sangat sampai terlupa dengan family. Family pun kena jaga. Orang cakap kena seimbang. Jadi betul, kita seimbangkan family, kita seimbang pun kerja kita pun kena buat juga. Jangan terlebih antara salah satu, seimbangkan. Jadi insya-Allah sementara kita masih lagi menunggu, mungkin internet dekat sana ada masalah, kita tak dapat, masih lagi tak dapat nak contact. Okey. Dia keluar macam tu. Kita masih ni Ahmad. Okey, kita masih lagi menunggu. Mungkin internet dekat speaker sekarang ada isu, tak dapat nak join. Okey. Sekejap ya. Okey, siapa-siapa yang ada soalan ataupun nak berkongsi, boleh tulis dekat komen. Saya akan bacakan soalan ataupun idea-idea. Korang ada nak berkongsi apa-apa idea, kita boleh bersama-sama insya-Allah. Sementara kita menunggu speaker untuk join bersama pada malam ni. InsyaAllah doakan semoga segalanya okey. Sebab mungkin speaker internet dekat sana ada isu. Mungkin sekarang kan kita tahu, saya pun sendiri, phone saya pun bermasalah internet. Line saya kan sehari dua ni, 2-3 hari ni problem. Line sekarang masih problem. Okey. Okey. Boleh, tak masalah. Ahmad join boleh. Okey. Ada apa-apa sedikit insya-Allah, soalan-soalan ke perkongsian boleh share dekat bawah ni. Saya boleh bacakan. Mana tahu ia akan membantu sahabat kita dekat luar sana. Insya-Allah. Okey, kita masih lagi menunggu. Okey, dan saya nak berkongsi satu lagi. Selain daripada pengorbanan, kita kena, di dalam pengorbanan tu dia banyak. Pengorbanan duit, masa, apa semualah. Pengorbanan untuk bagi masa belajar ilmu. Tak kira lah ilmu apa yang kita nak belajar, kita kena korban masa. Sebab ada orang dia, kejayaan perlukan pengorbanan. Betul, Lin Talib. Terima kasih kerana share. Pengorbanan. Masa pun sama, masa untuk belajar. Kita kena korban masa kita. Contoh, kita ni suka main game, let's say lah contoh kan. Untuk berjaya, kita kena korbankan masa kita main game tu, cuba pergi belajar ilmu. Kalau kita masih lagi bekerja, kita belajar skill. Kalau kita belajar bekerja sebagai seorang PR, kita belajar skill PR kan. Banyak ilmu-ilmu dekat luar sana yang kita boleh belajar. Sekarang kan zaman teknologi serba canggih, buka YouTube je. So kita dapat belajar banyak benda. So daripada kita banyak tengok Netflix contoh, banyak tengok movie, banyak duduk lepak-lepak, korbankan kesenangan, korbankan rasa macam duduk relax, korbankan untuk mencapai kejayaan. So kalau kita tak dapat rasa kejayaan dekat dunia pun, kita cakap tak apa, aku korban masa aku, insya-Allah akhirat pun aku nak juga. Mungkin kalau bukan dekat dunia, kita akan dapat dekat akhirat nanti. Jadi
korbankan masa untuk tambah ilmu. Kepada orang-orang yang buat bisnes, sangat-sangat penting tambah ilmu. Ilmu marketing, ilmu strategi, ilmu funneling, ilmu database, ilmu WhatsApp marketing. Banyak lagi ilmu. Ilmu website. Selagi kita tidak dapat 1 juta pertama, selagi itulah kita kena belajar ilmu-ilmu marketing. Tapi once dah dapat 1 juta pertama, dia tak boleh duduk diam-diam tau. Dia akan rasa macam, aku kena achieve juga 2 juta pula. Next 2 juta. Next 3 juta. Next 10 juta. Kenapa perlu banyak 7 juta ni? Sebab kita banyak responsible. Kita banyak tanggungjawab yang kita kena melaksanakan tanggungjawab tu. Jadi kita masih lagi menunggu speaker. Okey, Ira, Waalaikumsalam Ira. Okey, Muhammad Faizat, nak berjaya kena berkorban, betul-betul. Waalaikumsalam Ira. Jadi untuk dapat 1 juta pertama, pengorbanan dia bukan mudah-mudah tau. Tak semua orang yang Allah kasih 1 juta pertama. Tapi kalau kita betul-betul dapat 1 juta pertama, jangan lupa untuk keluarkan zakat, jangan lupa untuk bersedekah, jangan lupa untuk bantu lagi orang. Macam mana nak dapat 1 juta juga? Sebab apa? Makin kita memberi, what you give, you get back and you get more. Itu yang best tu. Jadi kalau dah dapat 1 juta, tak boleh duduk relax, dapatkan lagi 2 juta. Bantu lagi ramai orang. Makin banyak yang kita dapat, makin banyak yang kita dapat memberi. Sebab tu dalam Rukun Islam, saya bukan ustaz, maafkan saya kalau saya tersalah cakap. Kan Rukun Islam ada tentang keluarkan zakat. Rukun Islam ada tentang buat haji bagi yang mampu. Jadi kalau zakat, betul ke Rukun Islam zakat, lupa saya? Ada kan? Maafkan saya lupa. Yang kelima keluarkan zakat, betul. Saya tengah weng sekarang ni. Nombor 4 haji. Nombor 4 zakat, nombor 5 tu. Nombor 4 zakat, nombor 5 haji. Okey. Yang pertama mengucap Sifu kurang sihat sebenarnya. Masya-Allah. Saya demam. Saya tidur berapa jam je hari ni. Korbankan masa. Ini dia. Ini contoh dan bukti yang tepat apa yang dia cerita tadi, itu yang dia buat. Kita doakan supaya dia pun berjaya dan anda pun boleh ikut. Insya-Allah. Okey. Nak dah masuk dah Siti Farah. Alhamdulillah. Okey, dah dapat join dah. Nanti kita sambung balik. Okey. InsyaAllah. Sekejap, bagi kami masa sekejap. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua yang sedang mendengar dan juga lihat live pada malam ni. Diminta semua untuk share dan komen dan juga tag kawan-kawan untuk join bersama pada malam ni. Okey. Malam ni kita akan ada 2 tetamu hebat, masya-Allah subhanallah, yang mana dijemput khas untuk berkongsi pengalaman beliau sepanjang terlibat dalam industri yang diceburi. Okey, sebelum itu suka kami nak memberitahu dahulu bahawa tetamu kita pada malam ni adalah seorang pengasas, pengarah. Pengarah kepada apa? Di Tandur Food Industry Sendirian Berhad. Yang mana tak lain tak bukan adalah Datuk Abdul Malik Abdullah. Dan beliau juga telah sponsor pada hari soft launching hari itu pada 13 Ogos untuk melancarkan Convention Founder Legend. Jadi Datuk Abdul Malik juga merupakan Naib Presiden Asian Chamber of Commerce and Industry ACCI. Beliau juga adalah ahli Majlis Penasihat Presiden Persatuan Orang Kota Baru.
Beliau ni bukan biasa-biasa tau. Orang-orang Masya Allah Subhanallah sangat hebat Allah pilih ni. Dan tidak lain tidak bukan beliau adalah Colonel Bersekutu PA Datuk Abdul Malik Abdullah. Okey, apa khabar Datuk? Masya Allah. Datuk, okey? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus. Tengah temu ni tak sabar-sabar ni. Itulah. Okey. Jadi Okey, macam ni Datuk. Kita punya convention Founder Legend ni dah tak lama. Jadi kehangatan kian terasa. Ramai yang tak sabar nak dengar perkongsian, sharing rahsia perniagaan Datuk pada hari tu nanti, hari kemuncak nanti. Lagi-lagi tentang perniagaan industri makanan. Saya tambah sikit untuk penonton, para penonton, Datuk Malik ni merupakan pemegang MBA iaitu Master of Business Administration dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam F&B iaitu Food and Beverages. Industri makanan lah. Dan beliau juga merupakan usahawan yang telah membina perniagaan dari awal. Kepintaran perniagaan beliau yang kuat telah berperanan dalam menjayakan kejayaan di Tandoor Food. Di Tandoor Food industri sehingga hari ini. Dan selain menjadi ketua, beliau juga merupakan wakil utama syarikat dalam menyampaikan tujuan dan dasar syarikat. Dan yang paling mengejutkan dan paling memujakan, restoran di Tandoor ni beroperasi di 17 cawangan termasuk di luar negara. Bukan Malaysia je. Dekat Australia, dekat New Zealand. Banyak dekat luar. Dekat Arab Saudi dan Kemboja. Sangat-sangat luar biasa. Best ni. Apa nama lagi-lagi bisnes perniagaan industri makanan ni memang selalu menggiurkan. Betul. Macam-macam makanan sekarang InsyaAllah dalam segmen Convention Corridor ni, Road to Convention Founder Legend 2020, secara langsung ni kami akan cuba mendekati dan bertanya sedikit sebanyak mengenai industri yang diceburi oleh Datuk Malik ni, di mana beliau merupakan salah seorang speaker kita yang bakal berada pada 31 hingga 4 September 2020 sempena program Convention Founder Legend 2020 ni. Okey Datuk. Jadi kami nak bertanya kepada Datuk lah. Bagaimana Datuk memantapkan operasi perniagaan Silakan. untuk brand di Tandoor ni sehingga ke hari ini yang mana Datuk mampu untuk membuka lebih 10 cawangan dan Datuk dah banyak terima anugerah. Macam mana? Apa yang cara, apa strategi yang Datuk buat untuk sampai level macam ni Datuk? Ya saya. Terima kasih. Sebenarnya industri makanan ni merupakan satu industri yang amat orang kata nampak senang tapi muskil dan ia melibatkan banyak orang kata banyak cabang-cabang benda-benda yang kita kena fikir bila kita nak masuk menceburi bidang restoran, kafe atau bidang pemakanan. Dia ni dari luar nampak cantik, nampak gah, nampak exciting. Tapi once kita dah masuk baru kita akan tahu berapa susah liku-liku dia, apa orang kata operasi yang sangat memakan masa panjang, kena kerja hari cuti, public holiday kena kerja, kena jaga pekerja-pekerja kita macam dia bos kita, kena tahan, kena marah dengan orang, kena maki dengan orang. So dia punya rintangan tu memang banyak. Dalam industri makanan ni rintangan yang dapat ni memang hebat-hebat lah, yang dugaan-dugaan cabaran ni kita dapat ni. Kawan yang betul-betul bertekad nak berjaya dan kita memang love what you do. Macam selalu kita kata, do what you love and love what you do. Jadi kalau kita ada passion dalam sesuatu bisnes tu, macam mana pun kita takkan give up. Macam mana pun kita akan buat sampai kita berjaya. So because of the passion lah, Alhamdulillah dapat bertahan lebih kurang daripada umur saya 19 tahun bila saya menceburi bidang pemakanan ni, dan lebih kurang dah 40 tahun. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada Allah Ta'ala dan juga kepada kami punya pelanggan-pelanggan setia dan juga staf-staf kami yang berjaya untuk membuat di Tandoor sebuah jenama yang orang kata saya rasa bangga, lagi-lagi pun datang daripada waiter, daripada bawah kan. Dan kita nak share tips-tips ni dengan usahawan muda kita, kerana usahawan hari ni dia kata macam mana nak niaga, saya tak ada modal, saya tak ada kabel, saya tak ada pengalaman, saya tak ada orang kata apa, education, saya semua benda tak ada, saya tak ada duit.
So apabila alhamdulillah kita share ni, kita nak bagi tahu orang muda hari ni bahawa ini semua alasan. Kalau kita mau, kita boleh buat. InsyaAllah kalau kita bertekad dan kita beriktizam dan kita berikhtiar dengan penuh kesungguhan. Sebagai seorang Islam kita faham 90-10 rezeki itu datang daripada perniagaan. Dan lagi banyak kita bagi orang makan. Walaupun kita buat bisnes, tapi satu barakah, satu yang bagus bagi orang makan. Lepas tu bila kita ambil pekerja-pekerja kita yang ramai, alhamdulillah diorang pun dapat bagi family diorang makan, family diorang pun doa untuk kita, dan diorang pun bayar zakat. Ini akan mengukuhkan sistem orang Islam. Dan kita tidak lagi lah akan ketinggalan ke belakang. Jadi bila saya start tu, saya fikir satu je. Bila saya nampak ayah saya susah, dia kerja bertungkus lumus, pagi, petang, malam. Satu malam dia kerja juga. Sampai usia dia berapa tahun masih lagi bekerja. Dan ada satu masa tu dia bekerja di 3 tempat. 3 tempat dia bekerja. Bila saya tengok dia, saya geleng kepala, saya kata inilah saya pada masa depan yang akan datang. Kalau saya tak buat sesuatu, saya akan ganti abah saya. Anak saya akan ganti saya. Sampai bila lah benda tu akan menjadi satu rantaian. Seperti patah pepatah, orang yang kaya bertambah kaya, orang yang miskin bertambah kaya. Jadi, masa itulah saya ambil iktibar untuk menceburi bidang makanan, dan mesti macam mana pun is not do or die. You have to do until you die. You have to do and win until you die. So alhamdulillah daripada mula lagi saya berusia 19 tahun sebagai seorang waiter dengan no experience, dengan no cable, dengan no title, dengan no money. Duit pun tak ada. Dan tak ada backup. Semua orang tak setuju. Dia tak setuju kita menceburi bidang pemakanan ni. Dia kata risiko tinggi. So kita belajar universiti, kerja kerajaan. Semua ibu bapa pada zaman tu semua nak anak dia orang kerja dengan kerajaan. So sangat susah lah masa tu. Saya masih ingat lagi macam mana saya terpaksa bertengkar dan juga terpaksa membuat adegan-adegan yang agak orang kata keluar daripada batasan. Terpaksa keluar daripada rumah saya pada usia 19 tahun. Kerana abah dan mak saya tak setuju dan terpaksa buat satu tindakan yang tidak baik. Tapi masa tu saya panas baran, masih muda, dan saya keluar daripada rumah dan tinggalkan mak bapak saya dan bertekad, dan saya akan cuma balik ke rumah ni apabila saya berjaya satu hari kelak. InsyaAllah saya kata macam tu. So, yang saya start tu daripada waiter, dan pelan-pelan saya pergi dapat promosi, jadi supervisor, jadi manager. Jadi kebaikan bila kita start daripada bawah tu, kita dapat belajar setiap department. Setiap benda kita dapat belajar. Pasal kita buat multitasking. Dalam bisnes makan ni, always remember, you must be a jack of all trade and master of all. Dia patah pepatah English is jack of all trade and master of none. Tetapi dalam bidang pemakanan dan menjadi seorang usahawan, you have to be jack of all trade and master of all. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, saya nak share pada usia mula lagi bila saya buka restoran, name card saya daripada hari pertama saya letak name card saya sebagai COE, bukan CEO. Satu dunia letak CEO, tapi kita letak COE. Terbalik. Apa maksud dia? Okay. Bila kita bisnes ni, bila kita bisnes makan ni, dia letak Chief Executive Officer, CEO, tapi kita letak COE. Pasal dalam restoran ni, kita kena buat waiter punya job, buat pantry, buat cashier, tahu masak, tak ada dispatch pergi hantar makanan, pergi marketing beli barang, pergi marketing jual kita punya produk. Semua kita kena buat. So bila saya perkenalkan name card saya letak sebagai COE, Chief of Everything. Maksud dia Chief of Everything. So itu yang kita buat, orang kata outside the box lah, lain daripada lain. Tapi alhamdulillah apabila saya started saya punya bisnes, saya berjumpa dengan isteri saya, dia kerja cashier dekat restoran yang sama, dan kami bertemu di sana dan kami mula belajar tentang buat bisnes pada usia yang muda. Dan lepas tu saya berjaya untuk pinjam duit masa tu. Berjaya pinjam duit kalau tak dapat duit daripada ayah saya kerana dia tak setuju untuk buka bisnes. Jadi terpaksa ambil pinjaman lah. Ambil pinjaman masa tu Along pun tak ada. So dapat pinjaman daripada kawan dan daripada sanalah mula
orang kata hidup saya apabila saya membuka restoran saya yang pertama pada tahun 1985 di Damansara Jaya. 1985, tetapi malangnya tidak berjaya. Lepas tahun, kedai, tutup kedai. So satu orang kata satu benda yang sangat menakjubkan saya kerana saya pun tersedak dengan umur yang muda, baru usia 20 tahun, kedai tutup, and then ada hutang bank, hutang dengan supplier, hutang sewa RM48,000. Hutang sewa RM48,000 dan saya diheret ke mahkamah. Mahkamah Shah Alam pada usia 20 tahun. Bayangkan pada umur 20 tahun nak pergi court tu macam manakah perasaan kita pada masa tu, apa nak buat, siapa nak jumpa, lawyer pun tak ada, duit pun tak ada, knowledge pun tak ada, IQ pun tak tinggi, university education pun tak ada, dan lepas tu pergi ke court untuk tuduhan kena saman pasal RM48,000 ni. So itu benda yang buruk. Tetapi benda yang baik pula, kalau kita dah pergi mahkamah pada usia 20 tahun, sekarang pada hari ni bila saya dapat surat apa jadi ke, ada problem ke, kita buka surat tu, ada mahkamah panggil ke, saman tak bayar ke, ni problem, kita senyum je. Kenapa kita senyum? Pasal 30-40 tahun dulu, kita dah dapat dah surat ni. Kita dah melalui dah. Jadi kita pun relax. Tapi kawan-kawan sebaya saya, ada kawan-kawan toki-toki ni, terror-terror ni, dapat surat nak pergi mahkamah, telefon saya tengah malam, suruh saya ikut dia pergi, teman dia takut. Macam betul-betul orang kata dah end of the world. Panik. Itu tak disalahkan dia orang. Because memang menjadi problem bila diheretkan mahkamah. Jangan cakap apa, kita bawa kita polis lalu kat tepi je dah takut dah. Walhal tak buat silap pun, tak buat apa-apa kesalahan pun. Nampak polis dah gabra dah. Dah kelang-kelingkuk dah. So itulah pengalaman saya pada usia yang sangat muda bila saya diheretkan mahkamah, dan akhirnya bila tutup kedai saya yang pertama pada tahun 1986, saya ditawarkan untuk mengendalikan satu kelab. Saya masuk kelab ni untuk 4 tahun dekat kelab ni, dan barulah saya simpan duit sikit-sikit untuk bayar hutang pada tahun 98 hingga 90 di Kuala Lumpur. Okey Datuk. Okey, sebenarnya masa sangat mencemburu kita sebab lepas ni kita ada lagi satu sesi dengan panel satu lagi. Tapi kita ada masa lagi 5 minit. Jadi dalam masa 5 minit ni penonton dekat luar sana mesti diorang nak satu formula. Contoh kalau Datuk kalau mereka nak buat bisnes F&B ni ataupun memang dah ada, macam mana nak kembangkan? Macam mana nak kembangkan lagi-lagi dalam musim COVID-19, kita masih belum menang lagi ni. Ada nasihat kepada mereka? Okey, untuk saya lah, siapa-siapa nak buat bisnes ni, walaupun bisnes makan ke, mana-mana bisnes saja nak menceburi remaja-remaja kita, usahawan kita, salah satu tip yang paling penting ialah whatever bisnes kita nak buat, kita akan masuk dalam bisnes tu dan bekerja 6 bulan hingga setahun dulu. Walaupun kalau kita ada mak bapak yang kaya raya, yang loader, kita ada income yang ekstra, kita nak menceburi any business you want to do in your life, you have to work in the business 6 months to 1 year first. Pasal bila kita tengok satu bisnes daripada luar tu, pandangan kita dapat tu amat berbeza. Tapi kalau kita duduk di dalam bisnes tu, ia akan nampak 100% different. Apabila kita tengok satu game kat Olimpik pun, bila kita tengok sorak-sorak tu daripada rumah, kita tengok final game tu, kita sampai teriak-teriak, mangkuk ayun tak kena, macam tu pun tak boleh tendang. Kita marah player tu. Tapi situasi player tu, player sahaja yang tahu. So if you want to go into business, you have to do work in the business first, 6 months to 1 year. Itu satu. Yang kedua, mana-mana bisnes kita nak buat pun, whatever pelaburan kita letak, contohlah kalau kita nak melabur 500,000 untuk satu bisnes, kita kena ada 25% daripada 500,000 itu sebagai standby cash untuk 6 bulan. Kita tak boleh harapkan bisnes ni akan jalan tiap-tiap bulan ada duit masuk, saya boleh rolling. Benda tu takkan terjadi. Any business you do, you have to have 25% of your investment kept as a standby emergency cash to back up kalau sesuatu berlaku. Itu yang kedua. Itu sangat-sangat penting. Yang ketiga, kalau nak buat bisnes ni, kena fikir. Seseorang yang nak buat bisnes ni, dia kena fikir paling penting dalam bisnes hari ini ialah staff kita, pekerja kita. Kita kena anggap sebagai family kita, sebagai satu kumpulan. Di zaman hari ini, staff merupakan lebih penting daripada customer. The book says customer is always right. Tetapi dalam hakikat,
staff lagi penting daripada customer. Nah, akhir sekali zaman COVID. Soalan pasal zaman COVID ni, COVID mengajar kita bermacam-macam benda. COVID memberi kita macam-macam idea. COVID memberi kita tekanan. Bila kita di bawah tekanan, kita dapat idea yang lebih baik. Kita dapat new ideas. Kerana COVID hari ni kami di Tandur dah start buat ready to cook meal. Di Tandur dah start buat paste. Di Tandur dah start buat ready to eat meals. Di Tandur dah start buat delivery sendiri. Dan di Tandur database dah besar untuk buat delivery. Dan masa PKP kami banyak menggunakan pertolongan dan support daripada influencer dan artis-artis. Kerana zaman COVID, kebanyakan artis tak ambil duit pun. Dia tak ambil duit je. Kita hantar makanan kat dia je. Makanan je FOC. Dia promote kita, kau dia promote. So database kami pun dah meletup. So setiap benda yang datang kepada kita, setiap yang dugaan yang datang kepada kita, sentiasa ada satu hikmah dan terpulang sebagai seorang usahawan. Macam mana kita nak tangani dan tukar keadaan situasi untuk memberi kita faedah dan keuntungan. How do you change the situation to take advantage of it? Kita jangan ikut orang ramai. Kalau kita ikut orang ramai, dia kata COVID tutup kedai, COVID akan bankrupt, lingkup lah, mampui lah. Jangan pergi jauh. Saya terpegun apabila baca Jack Ma. Jack Ma sendiri mengatakan 2020 is a year of not making profit. If 2020 you can break even, you should be happy. Dia suruh orang jangan buat profit. Break even pun dah cukup dah. Sebagai seorang usahawan, kita tak fikir macam tu. Kalau boleh kita nak buat profit setiap hari dalam setiap situasi. Itulah sebenar-benarnya seorang usahawan. Terima kasih. Nak dengar lagi tapi tak boleh. Tapi tak apa. Ini maksudnya kita sambung lagi dekat waktu convention nanti. Terima kasih banyak Datuk. Betul, serius yang last tadi sangat powerful. Jadi penonton kat luar sana dengar apa nasihat Datuk tadi. Apa situasi kita mesti bangkit. Jangan dengar cakap orang lain. Kita kena teruskan. Betul ke Datuk? Betul. Kalau kita ingat, kalau kita tengok kiri kanan, kebanyakan orang kata zaman COVID ni, setiap hari kita buka WhatsApp dengan hotel ni tutup, pekerja tu kena buang, restoran ni tutup, kedai ni tutup, retail tutup, Starbucks punya 1,200 kedai tutup, Virgin Airlines tutup, Papa Rich tutup. Setiap orang kalau kita dengar dia kata tutup, dia akan menakutkan kita dan sebelum kita nak tenggelam, kita dah tenggelam pun dah. Kerana jangan cakap orang. So jangan peduli yang negatif-negatif ni, cuba jangan baca yang negatif-negatif ni, kerana negatif-negatif ni akan membunuh. Tak payah. So it's going to actually destroy you if you listen to people. You kena strong, you kena yakin dalam produk you kena fikir. Saya pernah menziarah satu restoran 3 minggu yang lalu dekat Hartamas, restoran Jepun, di mana malam tu penuh atas bawah, tak dapat satu meja pun. Dan mahal gila dia charge. Satu hari dia jualan 30,000 sehari. Restoran Jepun. Kalau pergi weekend 60,000. Mana manusia yang tengah belanja duit tu? Kenapa customer boleh pergi sana tak main kedai you? So kalau you betul-betul orang kata ada produk yang unik, customer still akan datang cari you. Produk kena unik, marketing dengan branding dengan promosi kena kuat. Tuan-tuan dan perempuan kena fikir, jangan hanya fokus pada produk, fokus kepada marketing dan branding. Di mana orang Melayu kita lemah. Dia tak patut fokus kepada marketing and advertising dan branding. Dia banyak fokus kepada produk. Produk ni kadang-kadang 40% je, 50% je. Marketing dan branding lebih bernilai kalau dibandingkan dengan produk. Oleh itu kalau kita nampak setengah-setengah produk macam McDonald punya laku, kenapa? Pasal dia punya branding, KFC, Coke dan sebagainya, jenama-jenama gergasi ni. Apa rahsia dia? Marketing. Thank you. Akan berkongsi pada Convention Founder Legend nanti. InsyaAllah. 31 hari bulan tu. Okay, terima kasih banyak Datuk sebab sudi luangkan masa. Masya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama kita. Ilmu mesti dikongsi. Mesti kongsi, Masya Allah. Okey, terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Okey, jadi kita telah mendengar perkongsian daripada Datuk Abdul Malik, insya-Allah. Dan sekarang kita teruskan dengan panel yang seterusnya. Iaitu tak lain tak bukan Tuan Khairul Hakimin Muhammad atau Muhammad. boleh dikenali sebagai shortcut dia KHM. KHM. Sifu viral Malaysia kita ni. Dia bapa viral kebangsaan, masya-Allah, Beliau subhanallah. juga adalah merupakan salah seorang cikgu saya. Saya anak murid KHM, saya senyap-senyap. Silent. Masya-Allah. Okey, sekejap. Okey. So di mana Tuan Khairul Hakimin adalah seorang content writer dan marketer. Dan tulisan beliau sering viral di Facebook sekitar tahun 2016 hinggalah sekarang. Boleh kata daripada 100 share hingga ratusan share tu macam kacang-kacang je. Puluhan ribu share pun ada. Masya-Allah, itu biasanya. Dan kebanyakan tulisan beliau adalah tentang kehidupan, tentang ulasan isu. Malah banyak yang perkongsian resepi. Terus saya kenal pun melalui resepi juga mula-mula. Dan seterusnya pasal lifestyle, pasal kekeluargaan dan kisah-kisah inspirasi. Yang inilah antara benda yang membuatkan beliau dikenali. Betul. Dan hari ini pengikut beliau mencecah sehingga 184,000 orang sekarang ni, dan beliau masih kekal sebagai orang biasa yang bukan selebriti ataupun ikon kat mana-mana, tak. Tetapi sudah menerbitkan lebih 15 buku. Masya-Allah, subhanallah. Dan beliau juga adalah seorang guru dalam dunia konten media sosial. Dan hari ini beliau sedang membangunkan lebih 200 perniagaan secara kecilan dan lebih 1,500 usahawan yang menggunakan kelebihan menulis konten ni. Di mana? Di media sosial mereka. Bukan itu saja, beberapa syarikat mega VVIP termasuklah para artis juga menggunakan kaedah yang diajarkan oleh beliau. Dan tidak bukan siapa dia? Inilah yang kita nak dengar perkongsian daripada seorang yang hebat, masya-Allah, subhanallah. Beliau adalah Tuan Khairul Hakimin Muhammad. Jadi selamat datang Cik Khairul. Insya-Allah, subhanallah. Ya, saya. Suara kami clear tak? Clear. Clear. Masya-Allah, subhanallah. Okey, apa nama ni? Okey, kita teruskan dengan soalan. Okey. Seperti yang kita semua tahu, Cik Khairul ni merupakan content writer dan content marketer. Kita lihat penulisan beliau pun cukup hebat, masya-Allah. Setiap postingnya biasanya akan viral seantero Malaysia. Belum dunia lagi, Malaysia. Jadi soalan pertama kepada Encik Khairul, apa sebenarnya taktik yang digunakan sampai penulisan Encik Khairul ni mampu viral dan orang tertarik nak baca? Sebab ramai ni yang nak dengar ni. Tapi kita tak boleh bagi semua, bagi hint-hint je. Hint-hint sikit-sikit selebihnya je. diorang dengar nanti sendiri dekat convention nanti pada 31 hari hingga 4. Boleh. Taktik taktik tu sebenarnya tak ada taktik, dia sebenarnya ada banyak benda-benda yang teknikal. Asas utamanya ialah kalau kita tahu kita nak gunakan konten tu dekat mana. Itu asas pertama dulu. Kalau kita main sekadar guna, contoh macam seronok lah main gambar nak pergi Instagram, seronok lah nak tengok kat Facebook, main kat Facebook. Tak. Kalau kita tahu asas yang pertama bagaimana nak gunakan platform tu, kita akan jadi okey. Contoh Facebook base dia adalah teks. Maksudnya apabila kita nak membuatkan satu status, ia mesti menggunakan perkataan, ayat dan sebagainya. Apabila pergi kepada Instagram, ia lebih banyak pada visual. Kalau kita tengok asas Facebook ni, ikut kata Mark Zuckerberg, dia kata Facebook memang untuk edutainment. So maksud edutainment dekat sini ialah dia lebih banyak education yang bercampur dengan entertainment. Tapi peratusan education tu jauh lebih besar berbanding di Instagram memang dia letak solid entertainment kat situ. Tapi kalau perasan perkongsian resepi dekat Facebook lebih ilmiah berbanding perkongsian resepi dekat Instagram. Instagram lebih pada entertainment, orang nak tengok ketawa kan, enjoy buat resepi nampak sedap dan sebagainya kan. Video-video dia pun akan dia lawak dan sebagainya. Itu berbeza. Itu asas utama kat situ dulu. Kalau kat situ tak faham, dia akan jadi caca merbab. Itu asas pertama. Asas kedua ialah susun profiling. Profiling ni maksudnya kalau kita nak bagi orang follow kita, kita sendiri kena bagi orang selesa dengan kita. Itu kena. Nama kena nama orang, gambar kena gambar betul. Set profile tu kena set profile yang betul, tak adalah tulis macam bukan-bukan kan. Kalau tulis bagian kerja kan, kerja TLDM kan, tidur lepak apa benda semua-semua kan. So
orang selesa, kena bagi orang rasa macam kita ni wajar untuk di follow, selesa untuk di follow, dan orang rasa macam best lah follow ni, dia akan jadi macam tu. Itu asas kedua. Asas ketiga ialah perlu tahu matlamat buat posting tu. Kita buat posting tu tak apa. Sungguh ramai orang cakap wall saya punya pasal kan. Betul lah, tapi perasan tak wall dia tu orang lain boleh baca. Lain lah kalau dia set only me. Kalau dia set friend ataupun public pun, ia bukan wall dia, maksudnya ia bukan sepenuhnya tanggungjawab dia. Kalau dia kata wall dia punya pasal, maksudnya dia tak boleh ditangkap kalau dia tulis fitnah. Kenapa dia boleh ditangkap? Kenapa dia boleh disaman? Sebab ada tanggungjawab kat situ. Jadi matlamat tu kena pegang dulu. Buat posting kena ada matlamat, ada objektif dia. Jadi kalau kita pegang 3 basic ni, rasanya akan jadi lebih mudah, insya-Allah. Jadi macam Encik Khairul pernah buat satu posting, iaitu strategi CTA yang kita perlu tahu. Mungkin Encik Khairul boleh kongsikan bersama penonton hari ini. Sebenarnya setiap penulisan di media sosial ni dia bergantung kepada jenis strategi apa yang kita kena gunakan. Boleh beri pencerahan sikit, ringkas tentang strategi CTA yang kita perlu tahu. Ada posting yang tu. Tujuan dan objektif setiap CTA ni jatuh dalam posting-posting yang melibatkan sale lah sebenarnya. So bila sale dia jatuh dalam matlamat monetize. Monetize ni maksudnya kita buat posting, kita nak orang beli produk tersebut. Posting monetize ada 2 sahaja, iaitu hard sell dan juga soft sell. So CTA yang bagus adalah dengan meletakkan link lah. So sama ada link WhatsApp boleh, link pembelian terus pun boleh, ataupun kita bagi arahan link dekat ruang komen pun boleh, ataupun kita bagi arahan link masuk funnel link dekat Telegram pun boleh. Jadi asas utama dia sama je dengan benda-benda lain. Sebenarnya basic content ni kita boleh gunakan dekat mana-mana platform pun. Mesti ayat iklan mesti ada fakta, emosi kena kuat, ejaan kena betul dan memberi impact positif. So sekiranya lah iklan tersebut tidak ada CTA, tidak ada link pembelian, tidak ada cara untuk membeli, susah. Pada hari ini dah jadi susah. Dia berbeza dengan tahun 2012, 2014 dulu, yang mana kita boleh cakap siapa nak beli PM, siapa nak beli PM. Hari ini kadar penggunaan itu dah mula mengecil. Orang lebih suka dengan satu klik. Sebab itulah kemunculan Lazada dan Shopee tu lebih mudah untuk barang-barang tu dibeli. So dia akan jadi satu challenge baru pemain-pemain social media ni. Nak tak nak memang kena buka akaun dekat situ, dan kita pula berniaga pula kat situ. Tapi dekat social media portion ni masih besar. Maksudnya dari segi portion cake tu besar lagi. Masih besar. Caranya memang kena asingkan. Sekarang ni soft sell dengan hard sell ni lebih kurang sama. Cuma dia berbeza dekat bagaimana nak menyusun ayat. Hard sell memang paksa suruh kita suruh dia tergesa-gesa dan sebagainya. Contoh, dapatkan sekarang, kalau tak beli rugi, itu kita paksa orang. Tapi soft sell tak, biasanya butiran ada di bawah. Tu ayat-ayat dia berbeza. Dan kita dapat banyak kali case study hard sell jauh lebih bagus daripada soft sell sebenarnya dari segi jualan. Dia dah memang betul-betul bertukar sungguh-sungguh. Kalau dulu kita cakap macam soft sell kan, sekarang orang memang nak faham dah, awareness tak besar dah. Maksudnya kebanyakan produk kita tak perlu nak awareness sampai 5 perenggan. Tak ada, 2 perenggan dah cukup dah. Terus hard sell. Ebook. So ini dekat Facebook ke, dekat IG ke, macam mana posting yang semua boleh. Dari segi pembangunan konten semua hampir sama. market sekarang dah lebih pada hard sell gitu. Betul, bukanlah lebih pada hard sell, orang dah lebih matang main social media. Sebab tu mereka lebih suka membeli terus direct Shopee. Betul. Terus hard Rasa sell. dekat Shopee, dekat Lazada mana ada penerangan lebih pada 1 perenggan? Rasa tak? Tak ada dah ayat-ayat tangkap maut apa semua, tak ada dah. Tak ada dah. Application dekat sana ia adalah marketplace. Marketplace ni memang orang datang, orang nak beli. Macam dekat Facebook, Instagram, orang datang, orang nak bersosial. Jadi dekat situ yang fahaman sebelum ni soft sell tu lebih patut, sebabnya orang bukan datang nak membeli tapi nak bersosial. Apa pendapat Keshan? Saya setuju benda tu, cuma bila bermain dengan konten, sekarang ni kita dah ada 15 jam. Waktu baik untuk bermain dengan social media hari ni 7 pagi hingga 10 malam, macam ada 15 jam kat situ. Jadi untuk bermain social media ni kena susun lah.
Awal pagi buat crowd, lepas tu buat sale. Maksudnya ada posting satu saya kata base pada matlamat. Kalau matlamat tu kita tak susun, kita rugi besar. Seriously kita rugi besar. Saya cakap benda mudah je. Kami buat jualan pelancaran kelas digital content itu hari. Saya berpakat dengan semua affiliate saya dan kami berjaya habiskan dalam satu hari. Ikut susunan biasa je. Susunan posting tu saya bagi siap-siap. Kami buat daripada pagi sampai pagi esok. Alhamdulillah kita dapat 100k dalam sehari. So itu main dekat Facebook saja tanpa pakai ads langsung. Maksudnya kita main dekat wall masing-masing je. Kita tak pakai FB ads langsung. So hari ni kita pegang daripada buku Profesor Chan. Kalau pernah baca buku Profesor Chan, Blue Ocean Strategy, yang mana kalau kita nak ikan berkumpul dekat kapal, kita kena bagi umpan. So sama dekat social media. Posting pertama pada setiap hari tu mesti orang share. Jadi ikan sedang berkumpul, engagement sedang cantik. So selepas dalam 1 ke 2 jam selepas tu kita buat je iklan. Kita tembak je iklan. Memang orang cakap, alah iklan dia pun 100 like pun tak dapat. Betul. Tapi orang tengok tak, matlamat dia adalah untuk dapat duit, dapat sales. So bila orang dah klik butang pembelian, jarang dah orang patah balik nak klik butang like So itu nombor yang penting adalah sale. So benda ni dah berlaku banyak kali. Even kalau kalian perasan, kalau jumpa lah mana-mana artis dan sebagainya pun, mereka buat benda yang sama. Maksudnya kita ada artis yang sampai susun crowd, bagi umpan, buat sale. So mereka dah tahu dah game dia kat situ. Maksudnya bila ikan tu berkumpul, engagement tengah cantik, tembak buat jualan. So kuranglah kos kami untuk buat FB ads. Macam tu. Jadi betul orang memang bersosial, main dengan social media ni sungguh dalam masa yang sama juga orang memang membeli belah. Sungguh juga. Jadi itu yang dekat media sosial kan. Kalau siapa yang main game dekat email marketing. So kalau dia dah ada database yang besar 100,000 contoh. So adakah dia sama juga dia kena main game soft selling lepas tu baru macam mana, apa yang the best way? Kalau pakai email marketing, kalau kalian baca lah dekat mana-mana website pun, ataupun kalian ambil kelas-kelas overseas, macam saya masih lagi ambil kelas dengan Derek Harper, Mary Smith dan sebagainya. Coach macam mana pun memang dari segi portion pembelian online memang paling besar daripada email, sungguh. Maksudnya email marketing tu memang sangat besar, terutama bagi mereka yang ada database lah. Cuma dekat email memang kena ada penerangan, at least 3 penerangan dulu. Kita kena ada awareness dulu, tapi dia sentiasa hype. Maksudnya pada setiap perenggan tu hype. Maksudnya energy tu sentiasa ada sampailah kita tembak bagi CTA dan sebagainya. So betul dari segi email sangat bagus bagi mereka yang ada database. Even kami pun guna benda yang sama. Kami juga ada puluhan ribu database. So kami email je lah, dia running, dia jalan je. So sale tu dapat berjalan macam tu jugalah. Masya Allah. Jadi kalau orang kita insya-Allah dekat Sasifu ni kita hampir 10,000 orang yang dah register untuk join Sasifu ni. Jadi kalau mereka ni nak belajar tentang penulisan, nak belajar macam mana nak adakah KHM apa saran KHM? Mungkin KHM ada buat kelas ke apa ke? Boleh berkongsi sikit. Kami baru lancarkan digital content, kelas digital content. Sekarang ni masih harga promo lagi, RM119. Harga asal ada RM199. So yang tu boleh tengok bila-bila masa, boleh tengok dekat mana-mana. Sebab akses dia tu, akses semua hidup. Dan pada setiap minggu kami akan masukkan 3 ke 4 lagi video, case study dan sebagainya untuk kalian faham bagaimana nak menulis dekat social media. So kalian boleh dapatkan dekat saya punya wall affiliate saya juga ada. So kami buat jualan promo ni sampai Merdeka 31 Ogos. Harga RM119. Maksudnya 100 lebih lah kami buat potongan tu, lebih 50%. So dapatkanlah segera kat situ, boleh belajar terus. So far dalam tempoh beberapa hari ni kita dapat testimoni agak baik, alhamdulillah. Ada yang terus buat, contoh dia tak pernah dapat share pun posting dia, hari ni dapat testimoni, dapat 11 share. Dia alhamdulillah, dia kata tak pernah, dia kata sepanjang main social media tak pernah tahu macam mana nak tulis. So saya bangga alhamdulillah. Sebenarnya ada ramai saya punya student, saya ambil contoh macam Dr. Samhan, dalam tempoh 3 bulan 100,000, Afnan dalam tempoh 3 bulan juga 100,000 follower, Dr. Kamarul Arifin Nur Sadan
pun sama dah 200,000 dah mengatasi follower saya dah pun. Saya 260, dia 270 dah mengatasi saya dah pun. So ramai anak-anak murid yang menggunakan basic content ni, maksudnya kebanyakan mereka memang gunakan dengan baik. Memang ada yang dah jadi kaya raya pun. Bila kami buat simulasi perniagaan dia sekarang, satu posting dia bernilai lebih RM20,000 satu posting. Kalau boleh kira lah, kalau satu hari satu posting dia up kan, kali yang 365 hari setahun, so memang jutaan ringgit yang dia dapat lah. Itu apa nama ni, kelas digital, ada tak kelas yang live yang boleh jumpa Kelas lah. dengan Syam? Kelas lah dah habis. Sama ada online ataupun online pun tapi secara live ada ke? Ada lah. Ada, cuma sekarang saya fokus kepada VVIP lah. Maksudnya mereka ambil 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya lah. Coaching lah, maksudnya biasanya by group lah. Ada yang saya jumpa, ada yang macam ni lah, kena Zoom juga. So Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada KHM. Banyak betul ilmu pada hari ini. Dan kepada yang sedang mendengar live pada malam ni, nak belajar lagi, kita tunggu dekat Convention Founder Legend bersama dengan speaker-speaker hebat, antaranya KHM sendiri. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih banyak sebab sudi share pada malam ni, sudi berkongsi ilmu. Jadi insyaAllah nanti kita jumpa dekat Convention Founder Legend. Okay, terima kasih banyak-banyak KHM. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Okay, Syam?